Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel YouTube saya. Okey, seperti biasa saya akan berkongsi dengan tuan-tuan info-info berkenaan dengan saham, personal finance, investing, forex dan how to make money online. Ini adalah topik-topik yang akan saya sentiasa berkongsi dengan tuan-tuan. Okey, sekiranya tuan-tuan baru sampai ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Tolong klik like dan juga tolong klik subscribe kepada channel saya supaya tuan-tuan sentiasa akan mendapat update-update terkini tentang pasaran saham dan pelbagai topik yang lain. Okey, so pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan secara fakta. Bukan saya nak merendahkan ataupun mengagungkan benda yang lain, tapi kita akan bercerita fakta, fakta sebenar. Okey, iaitu saya akan berkongsi dengan tuan-tuan antara Bursa Malaysia dengan Wall Street. Kita akan bercerita pasal fakta di antara stock market Malaysia dan stock market di US. Okey, again saya bagi tahu saya bukanlah penasihat kewangan Malaysia atau pakar kewangan yang bertauliah. Okey, tapi apa yang saya kongsikan adalah berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pemerhatian saya. Okey, dan kita akan tengok hari ini topik dia agak menarik, iaitu bursa dan Wall Street. Okey, kita akan tengok apakah fakta-fakta yang menarik di antara dua-dua pasaran saham di antara Malaysia dan juga Wall Street di US. Okey, kita akan tengok. Okey, jadi fakta yang pertama yang kita akan tengok ialah market capitalization di antara Bursa Malaysia, keseluruhan pasaran saham di Malaysia, dan kita akan compare dengan keseluruhan pasaran saham di US, di Wall Street. Okey, sebab Wall Street dia ada lebih daripada satu bursa. Okey, Wall Street kita ada dekat sana NYSE, New York Stock Exchange, kita ada Nasdaq, dan kita ada American Exchange. Okey, dan tak termasuk juga a few bursa-bursa kecil yang lain lah. Tapi kita akan comparekan market capitalization, iaitu dalam bahasa dia ialah permodalan pasaran di antara pasaran Malaysia, pasaran saham Malaysia dan pasaran saham di US. Okey, so kalau mengikutkan okey, tuan-tuan boleh refer kepada screenshot ini. Okey, Malaysia, Bursa Malaysia market capitalization, okey, sehingga September 2020, okey, mencatatkan angka 1638.72 pada September 2020. Itu ialah dalam ringgit Malaysia, iaitu 1.63 trilion ringgit Malaysia. Total permodalan pasaran untuk keseluruhan syarikat-syarikat yang berada di dalam Bursa Malaysia. Okey, itu ialah data yang pertama, iaitu Bursa Malaysia punya market capitalization. Okey, jadi kalau kita convertkan market capitalization ini ke dalam US dollar, ialah lebih kurang 394.65 bilion US dollar. 300, kita ambil 400 bilion US dollar, senang angka genap. So permodalan pasaran untuk keseluruhan syarikat yang berada di Bursa Saham Malaysia ialah 400 bilion US dollar sehingga kepada bulan September 2020. Okey, itu fakta yang pertama. So kita akan tengok sekarang ini, kita akan compare dengan US stock market. Okey, so tuan-tuan refer pula kepada total market capitalization of public US companies in US dollar. Okey, so sehingga kita ambil data sehingga 30 hari bulan 6 sahaja. Sebenarnya sekarang ni lebih tinggi lah. Okey, lebih kurang 35 trilion US dollar. Okey, dan saya rasa sekarang ini bulan 10, tak silap saya, ialah mencecah sehingga ke 38 trilion US dollar. So kalau kita beza tadi, di Malaysia ialah 400 bilion US dollar, di US permodalan pasaran dia ialah antara 35 ke 40 trilion. Okey, meaning permodalan pasaran di antara Malaysia dan di US terlalu jauh. Saya rasa 4 bilion kepada 40 trilion, saya rasa 10 kali ganda lah. 10 kali ganda, at least 10 kali ganda. So itu ialah betul, kalau 4 bilion kepada 4 trilion, 10 kali ganda, 100 kali ganda. Sorry, maafkan saya. Sebenarnya market capitalization di antara Malaysia dengan Wall Street ialah 100 kali ganda nilai permodalan pasaran. So itu ialah fakta yang pertama. Okey,
seterusnya kita akan tengok kepada fakta yang kedua. Okey, kita refer balik, kita tengok, ingat balik tadi, permodalan pasaran untuk Bursa Malaysia seluruhnya ialah 400 bilion US dollar. Okey, sekarang kita akan tengok screenshot ini. Ini ialah Tesla, satu company Tesla. Okey, tuan-tuan tengok kepada yang dalam kotak yang warna purple yang saya dah buatkan itu. Tuan-tuan boleh nampak market cap permodalan pasaran untuk Tesla ialah 401 bilion US dollar. Jadi apa yang tuan-tuan boleh nampak kat sini, keseluruhan permodalan pasaran di Malaysia, kita ada beratus mungkin beribu company yang ada di Malaysia. Okey, keseluruhannya, kita ambil contoh, sebagai contoh di Malaysia ada Melayan Banking, ada Public Bank, ada TNB, ada CIMB, ada Maxis, ada Axiata, ada Petronas, ada DG, ada Nestle, ada Genting dan sebagainya. Semua syarikat ini yang ada di Bursa Malaysia, nilai permodalan pasaran dia ialah 400 bilion US dollar, bersamaan dengan satu company iaitu Tesla sahaja, iaitu 400 bilion. Sama Jadi kita comparekan sebenarnya dia punya permodalan syarikat. Malaysia ada beribu syarikat ataupun beratus syarikat dalam Bursa Malaysia, nilai dia ialah 400 bilion. US hanya ada, US bagi satu company saja, Tesla, dah sama dengan 400 bilion. Jadi itu yang kita boleh dapatkan. Kita boleh tengok bagaimana di US punya pasaran itu jauh lebih besar, dengan hanya satu company saja dah menyamai dengan total keseluruhan market capitalization yang ada di bursa. Okey, itu ialah fakta kedua yang juga menarik. Okey, next kita akan tengok lagi. Okey, seterusnya kita akan tengok lagi fakta-fakta yang menarik, iaitu sekarang kita akan tengok 10 tahun performance di antara Bursa Malaysia ataupun KLCI Index dan juga pasaran saham di US, dan kita akan tengok di sana ialah indeks S&P 500 dan juga indeks Nasdaq 100. Okey, saya akan ambil tahun 2009 sebagai permulaan. Okey, sebab 2008 kita ada crash. Okey, kemudian crash pasaran saham global, semua sekali pasaran saham crash pada 2008. Okey, kemudian 2009 kita akan ambil sebagai benchmark permulaan dia, dan kita akan tengok 10 atau 11 tahun sehingga ke pada masa ini 2020. Okey, so kita akan tengok. Okey, yang pertama tuan-tuan akan tengok di skrin ini ialah Bursa Malaysia KLCI Index. So kalau kita boleh tengok dekat sini, okey, selepas daripada crash 2008, okey, Bursa Malaysia telah pun naik 127%. Paling high dia ialah 127%, iaitu high 2014. So itu ialah paras tinggi dia. So kita boleh ambil 127% daripada 2009 sehingga kepada 2020. So 127%. Itu ialah figure untuk Bursa Malaysia ataupun KLCI Index. Okey, next kita akan tengok kepada, okey, tuan-tuan refer carta seterusnya. Ini ialah SPX, S&P 500. So S&P 500 di antara 2009 sehingga ke 2020, kenaikan dia ialah 433%. Meaning daripada tahun 2009 ke 2020, 433%, lebih kurang 1 tahun 40% average. Okey, itu SPX. Kalau kita tengok 433%. Seterusnya kalau kita compare pula dengan indeks teknologi, okey, Nasdaq antara 2009, okey, ini tuan-tuan boleh refer kepada carta ini. 2009 Nasdaq sehingga ke paras tertinggi 2020 ialah 1034%. Average 1 tahun ialah 100% kenaikan dalam Nasdaq. So kita dapat tengok sebenarnya pasaran saham US ni, dia punya momentum dia punya trend dia itu memang agak melampau-lampau bullish dia. So kita boleh tengok, kalau kita boleh tengok juga tadi di pasaran bursa, high 2014 high 2014 sekitar 1000, let's say saya tak nampak sangat, tapi katalah high 2014 bursa ialah 1900 mata,
dan high 2014 itu 1900 mata, sehingga kepada hari ini 2020 belum dapat di break lagi, belum dapat dipecahkan resistance 1900 atau 1850 mata itu. Tapi kalau di US, SPX telah pun memecahkan paras ketinggian itu, dan membuat new high, dan Nasdaq juga terus membuat new high dari tahun ke tahun. So ini ialah fakta yang menarik yang kita kena tahu juga, iaitu Bursa Malaysia KLCI 10 tahun ini meningkat 130%, untuk SPX meningkat 430%, dan untuk Nasdaq sebenarnya meningkat 1000%. Jadi itu bila kita dapat lihat momentum trend yang ada di bursa ataupun di pasaran Wall Street. Next kita akan tengok seterusnya. Jadi apakah sebab pasaran Malaysia tak boleh break resistance yang tertinggi 2014, dan pasaran saham US keep on making new high, membuat new high, sehingga naik 1000% untuk Nasdaq dan 400 lebih persen untuk S&P 500. There must be a reason. So ini ialah bagaimana saya melihat keadaan ini, bagaimana pandangan saya terhadap apa yang situation ini. Pertamanya ialah saya melihat kepada corporate earnings, iaitu pendapatan syarikat yang ada di dalam pasaran saham sesebuah negara itu. Apa yang saya boleh nampak dekat sini ialah untuk US, corporate earnings dia, pendapatan syarikat dia, keuntungan syarikat dia sebenarnya ialah semakin tahun semakin meningkat, semakin tahun semakin tinggi. Sebab apa? Kebanyakan company-company yang berada di US itu, of course, kebanyakannya bersifat global, bersifat universal. Sebagai contoh, macam Facebook, global, di mana-mana kita gunakan. Sebagai contoh, Google, di mana-mana orang gunakan. Microsoft, di mana-mana orang gunakan. Begitu juga dengan makanan, sektor makanan. McDonald's, Starbucks, di mana-mana ada. Jadi corporate earnings itu, keuntungan syarikat itu sebenarnya menyebabkan permintaan untuk saham itu menjadi baik. Apabila satu syarikat itu menjana keuntungan, maka saham dia secara automatik akan mendapat permintaan. Jadi sebab itu kita boleh tengok indeks untuk US sentiasa menaik. Jadi sebab yang pertama ialah corporate earnings. Jadi apa yang kita boleh dapat juga dekat sini ialah bahawa corporate earnings Malaysia, syarikat-syarikat di Malaysia ni sama ada tak cukup meningkat. Maksudnya corporate earnings kita mungkin agak di paras stabil saja. Tak ada peningkatan. Kalau ada pun mungkin 2-3 company, tapi 2-3 company ini tak boleh menyebabkan keseluruhan indeks itu untuk naik. Sebab macam perlu banyak company mendapat profit, perlu banyak company menjana keuntungan daripada sudut perniagaan, barulah saham dia mendapat permintaan, kemudian barulah dia boleh menaikkan indeks. Kalau ada pun 1-2 company saja, meaning indeks yang ada untuk pasaran saham negara itu tak mungkin boleh naik. Itu sebab pertama ialah corporate earnings. Yang kedua bagi saya ialah innovation dan teknologi. Di US, macam saya bagi tahu tadi, kebanyakan company yang sekarang ini berada dalam innovation dan teknologi, fintech dan sebagainya, AI, big data, autonomous driving, electric vehicle, cloud, software as a service, dan pelbagai lagi. Ini ialah innovation, ini ialah technological advancement, robotics dan sebagainya. Ini ada di US, tapi di Malaysia tak ada. Sebab itu dia boleh menjana industri baru, kekayaan baru dalam pasaran. Sebab itu kita boleh tengok apa yang kita boleh nampak dekat sini ialah Malaysia punya kita katakan bisnes di Malaysia ini masih bersifat traditional business yang agak traditional, yang agak lama. Contoh airline, banking, ini ajalah yang banyak kita ada kan. Manufacturing, kita kurang sebenarnya dalam innovation dan teknologi. Sebab itu kita tengok kita agak terbelakang. Jadi kita dapat bayangkan dekat sini ialah US punya technological advancement tu mungkin kalau kita tengok dari sudut pasaran saham saja, Nasdaq dah naik 1000%, bursa naik hanya 100%, meaning kita ialah 10 kali ganda ke belakang daripada Nasdaq ataupun US punya innovation. Jadi itu bagaimana saya melihat kepada
Sebab apa pasaran saham kita agak tak boleh break resistance 1800 atau 1900, tetapi US keep on buat new high ialah kerana bisnes kita sendiri dari sudut corporate earnings yang agak tak boleh meningkat. Okey, dan kemudian bisnes kita adalah agak tradisional berbanding dengan di US yang lebih kepada high tech, high tech dan very innovative. Okey, itu ialah reason yang boleh saya fikirkan untuk menjelaskan kenapakah ini berlaku. Okey, jadi kita dah ada fakta-fakta tadi tu. Jadi conclusionnya dekat sini ialah apa yang kita boleh dapat ialah US market untuk pasaran saham dia ialah the best dari sudut liquidity. Maksudnya dari sudut kecairan pasaran dia sangat-sangat tinggi. Sebab macam saya kata tadi, yang pertama, fakta pertama tadi, market capitalization untuk Bursa Malaysia ialah 400 bilion US dollar, dan untuk US ialah antara 35 hingga 40 trilion. Jadi kita dapat tengok sangat-sangat jauh dari sudut liquidity dia sangat-sangat tinggi. Jadi apabila liquidity itu begitu tinggi di US, 40 trilion punya liquidity yang ada, okey, ini bermaksud kita akan dapat low spread antara bid dengan ask itu, sebab liquidity dia very very high. Jadi sebenarnya ini menyebabkan spread antara buy and sell, bid dengan ask itu menjadi rendah. Okey, itu yang pertama. Dan apabila itu berlaku ialah kita sebenarnya apabila kita memiliki saham, kita sangat mudah untuk easy to get in and get out. Kita mudah beli dan kita mudah jual, sebab always ready buyer and ready seller menanti. Sebab kalau tak ada liquidity, meaning kita perlu tunggu queue. Kita perlu tunggu queue untuk mendapatkan the next buyer or the next seller. Sebab apa? Liquidity sangat rendah, maka untuk mendapat kecairan yang tinggi itu agak susah. Jadi US market is the best in the world in terms of liquidity. Okay? Dan walau bagaimanapun sebagai rakyat Malaysia, kita kena patriotik, okey, kita kena tetap support bisnes Malaysia, pasaran saham Malaysia, itu saya tak nafikan, okey. Tapi apakah yang kita perlu support ialah kita perlu support good business yang ada dekat Malaysia ni. Sebagai contoh, mungkin kita dapat tahu sekarang ini Top Glove begitu bagus bisnes dia sebab disebabkan oleh pandemik. So it's a very good business, kita patut sokong. Okay, good business yang ada dekat Malaysia ini. Mungkin sebagai contoh bank, Maybank, okay, Nestle Malaysia, dan company-company perdana petroleum dan sebagainya. This is a very good company dekat Malaysia yang kita boleh sokong juga untuk pasaran Malaysia. Okey, tapi dari sudut fakta yang kita dah bincangkan tadi, saya rasa dari sudut mana yang terbaik, bukan terbaik, mana yang bagus, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih cergas pasaran saham dia, of course dari sudut fakta yang kita dapat tadi, US is the best stock market in the world. Alright, so bagaimana pandangan tuan-tuan dengan perkongsian saya pada kali ini? Sebab of course untuk membuat video ini sebenarnya, sebab saya suka buat video yang ada kualiti, meaning saya sediakan fakta dengan data dan bukan sekadar saya suka sembang macam tu saja, okay? Dan ini memerlukan sedikit kajian dan masa. Jadi sekiranya tuan-tuan happy ataupun suka dengan cara saya menyediakan fakta dan cara saya berkongsi, mohon komen, okey? Dan saya sangat menghargai komen tuan-tuan. Dan sekiranya ada pertanyaan juga, sila tinggalkan pertanyaan. Saya akan baca komen satu-satu dan saya akan cuba jawab untuk menjelaskan sebarang kekeliruan ataupun pertanyaan tuan-tuan. Okey? Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.